Sarawak terus memperkukuh agenda pertanian moden melalui pelaksanaan projek Taman Pertanian Pintar di Sungai Sebiu Bintulu oleh Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak SLDB. Projek berteknologi tinggi itu akan dibangunkan di kawasan seluas 13 hektar. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, projek itu merupakan usaha perintis SLDB ke arah pertanian moden berteraskan teknologi seperti internet kebendaan atau IoT. Hasrat kita adalah untuk supaya it's not about the size of land as I mentioned earlier, tapi kita mau quality produk kita itu. Jadi yang kita adakan pada kali ini adalah menggunakan IoT, smart farming. Ini yang kedua, yang pertama di Kabulo, dan kita merancangkan di Rampangi. Apa yang kita pelajari di Rampangi, kita akan perbaiki di sini. Beliau yang juga pengerusi SLDB ditemui pemberita pada Majlis Pecah Tanah Projek Taman Pertanian Pintar Sungai Sebiu di Bintulu. Fasa pertama projek itu melibatkan pembinaan 11 unit rumah hijau, zon semayan, pemprosesan pasca tuaian serta pusat kawalan pintar. Projek itu turut menyediakan peluang latihan, kontrak pertanian serta pembiayaan dana Agro Sarawak untuk memperkasa agropreneur tempatan. Sebuah santuari buaya akan dibangunkan di Taman Negara Kuching Wetlands yang melibatkan kawasan seluas kira-kira 40 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, kawasan itu nanti akan menempatkan reptilia tersebut secara terkawal dan selamat. Ia bukan sahaja berperanan sebagai lokasi pemindahan buaya tetapi akan dibangunkan untuk tujuan ekopelancongan, penyelidikan dan pembangunan serta pendidikan. Jadi, this is one of the potential area for that purpose, di mana Centauri itu kelak merupakan mempunyai 3-5 objektif. Pertama ialah untuk crocodile removal. When we remove crocodile, we have to find some place for it. Now, we are not going to kill them because it can be an issue in itself. Selain di Kuching, 4 lagi kawasan dikenal pasti untuk dibangunkan sebagai santuari buaya. Kawasan tersebut adalah Pulau Seduku di Seri Aman, Taman Negara Rajang, Sibuti di Miri serta salah satu antara Limbang atau Lawas. Beliau berharap dengan adanya santuari itu kelak akan dapat mengimbangi populasi buaya yang semakin bertambah. Datuk Len berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program penanaman pokok di Sungai Lemidin, Taman Negara Kuching Wetlands. Sementara itu, program tersebut merupakan inisiatif pemuliharaan hutan paya bakau di Sarawak melibatkan kerjasama Sarawak Forestry Corporation SFC dengan Mubadala Energy. Ia juga kesinambungan daripada perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada November tahun lepas di Abu Dhabi. Inisiatif tersebut menyasarkan penanaman 2,000 anak pokok bakau di kawasan lebih 2 hektar. Usaha itu akan mengukuhkan pemuliharaan biodiversiti dan pemerkasaan komuniti. Pada masa sama menyokong Pelan Induk Biodiversiti Sarawak yang dilancarkan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Chari Tunopeng pada April lepas. Ia juga sejajar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menekankan kemampanan alam sekitar, pembangunan inklusif dan ekonomi hijau sebagai teras pertumbuhan jangka panjang. Inisiatif seperti itu akan diperluas ke kawasan lain di seluruh negeri. Komuniti perlu bekerjasama menyokong belia khususnya dalam usaha tangani isu kesihatan mental. Ini kerana komuniti prihatin boleh jadi tempat selamat untuk belia berkongsi perasaan dan mendapatkan bantuan. Timbalan Menteri Pembangunan Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, kesihatan mental yang baik merupakan teras kepada keupayaan belia untuk berkembang maju. Ini termasuk dalam pendidikan, kerjaya, keusahawanan, sukan serta penyertaan sivik secara aktif. Beliau berucap merasmikan Sarawak International Conference on Youth Mental Health di Kuching. Persidangan 2 hari hingga hari ini dianjurkan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan dengan kerjasama Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia dan disertai lebih 200 pelajar institusi pengajian tinggi.
Semua kontraktor yang telah dilantik bagi projek-projek Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak perlu merancang pelaksanaan projek seawal mungkin. Ini penting bagi memastikan kerja-kerja dapat dimulakan dengan sistematik, cekap dan mengikut jadual ditetapkan. Pengarah Kerja Raya Sarawak, Dr. Cassidy Morris berkata, kerja-kerja fizikal di tapak perlu dimulakan segera selepas tarikh pemilikan tapak disahkan. Jika tiada kemajuan fizikal dalam tempoh sebulan, JKR akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap kontraktor. Juruterbahagian turut diingatkan untuk memantau prestasi kontraktor sepanjang tempoh pelaksanaan projek bagi memastikan piawaian dan jadual dipatuhi sepenuhnya. Perkara itu dinyatakan di Facebook JKR Sarawak sempena sesi menandatangani dokumen aku janji kontrak antara kontraktor dan JKR Sarawak. Majlis menandatangani dokumen melibatkan 3 projek utama iaitu tender semula Klinik Kesihatan Nanga Ngungun Kanawit, pembinaan semula bangunan daif di Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin Serian dan tender semula projek Bina Baharu Rumah Kediaman Penjawat Awam Jabatan Perikanan Laut Sarawak di Mukah. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS catat satu lagi peristiwa penting dalam perjalanan pengantarabangsaannya. Kali ini melalui pertukaran perkongsian strategik dengan institusi terkemuka Jepun, Chuo University dan Kyoto Prefectural University pada Expo 2025 di Osaka hujung minggu lepas. Menerusi kenyataan media UNIMAS, majlis dirasmikan Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatarasi. Turut hadir Presiden Chuo University, Profesor Dr. Hisashi Kawai dan penyelaras pertukaran antarabangsa Kyoto Prefectural University, Ryuzo Masaki. Kerjasama ini adalah untuk memangkin peluang dalam mobiliti pelajar, pendidikan bersama dan pertukaran kepakaran akademik. Menurut Profesor Dr. Ahmad, perkongsian itu juga lebih dari sekadar diplomasi akademik. Ia mewakili usaha kolektif UNIMAS untuk sama-sama mencipta penyelesaian dunia sebenar yang memberi manfaat kepada masyarakat tempatan dan global. Majlis pertukaran di Osaka bukan sahaja menandakan peluasan rangkaian akademik UNIMAS, malah mengeratkan hubungan antara Malaysia dan Jepun dalam bidang pengajian tinggi, inovasi penyelidikan dan pemahaman budaya. Sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 sekali beri dan penurunan harga petrol RON 95 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mendapat maklum balas positif rakyat. Pemberian cuti kelepasan am tambahan pada 15 September depan juga amat dihargai. Alhamdulillah, bersyukur dengan pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia baru-baru ini berkenaan dengan bantuan sumbangan asas rahmah iaitu SARA yang diberikan secara one-off sebanyak RM100 tanpa mengira latar belakang. Perkara ini dapat mengurangkan kos sara hidup semasa. Jadi bila PMX mengumumkan penurunan harga minyak, jadi bagi saya sebagai pengguna memang cukup bermakna. Bila penurunan harga minyak ini berlaku, memang satu penjimatan lah. Terima kasih kepada Perdana Menteri kerana telah memberikan cuti sehari iaitu pada 15 September dan saya sebagai orang Sabah yang bekerja di Sarawak sangat bersyukurlah kerana dapat cuti sehari. Di samping itu saya dapat balik ke Sabah untuk spend time dengan keluarga. Bantuan SARA bernilai RM2 bilion memanfaatkan 22 juta rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Rakyat Malaysia juga akan menikmati harga RON 95 lebih rendah iaitu RM1.99 seliter. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.